A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ini bersambung lagi kita insya-Allah dalam bacaan bersama kita, masih lagi dalam surah An-Nahl ayat 103 sampai 110. 103 sampai 110 penerbit pilih tajuk ringkasan tajuk hari ini dipaksa murtad. Ada satu ayat itu menceritakan bagaimana kemungkaran Allah berkenaan dengan murtad ni. Insya-Allah nanti kita akan baca bersama. Ini bukan minggu lepas, hari apa? Selasa, hari ni apa? Rabu. Isnin itu kita dah tamatkan dengan ayat 102 mana dikatakan katakanlah Jibril, yakni Rohul Kudus. Rohul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran daripada Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang beriman dan menjadi petunjuk serta khabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Kita dah bincang-bincang dah berkenaan dengan penjelasan ayat ini. Kita pun dah ambil juga ibrah daripada kesempatan daripada nuzul Quran semalam. Dikatakan turunnya ayat pertama Iqra pada nuzul Quran lah. Hari yang sama juga Badar Al-Kubra ya. Perang Badar Al-Kubra. Mana ayat Quran ini tak adalah semata, bukanlah dongeng, tak ada semata-mata hikayat-hikayat, tetapi ayat-ayat yang benar semata-mata. Semata-mata benar, semua kalam suci Allah. Ini dimulakan dengan ayat 103, dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Kita tengok, kalau adalah penjelasan yang penerbit pilih hari ini, kerana dengan kafir musyrik masa itu kata Al-Quran ini diajarkan oleh orang asing kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah terangkan sendiri bagaimana kenyataan-kenyataan itu salah. Salah. Wallahu a'lam. Insya-Allah ini kita kongsi-kongsi bersama ayat 103 sampai 110. Ingat ayat Quran ini bukan semata-mata untuk kita baca. Baca dah ada pandai baca, dah boleh berlagu, belajar tajwid, belajar tajwid, apa semua dah pandai, apa semua. Orang belajar taranum pula, belajar macam-macam, boleh berlagu, tapi sekali pun kita tak pernah tadabbur. Tak boleh, salah. Turutan ilmunya salah, bukan begitu. Al-Quran ni untuk kita bukan sahaja baca, tapi kita kena tadabbur, faham maknanya. Bila dah faham makna, kita kena akur akan perintah-perintah dia, larangan-larangannya, seruan-seruannya. Iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kemudian bagi yang pemimpin di antara kita, ingat dalam hadis kita semua ni pemimpin, maka kita kena sampaikanlah apa yang seruan larangan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran ya. Tak semata-mata kita baca ya. Tapi seruan untuk kita banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ni memang kuatlah. Memang kuat. Tak apalah, tak sempat nak tadabbur pun tak apalah. Tapi janganlah sepanjang tahun tak pernah tadabbur. Tak boleh, salah begitu salah. Jadi sepanjang tahun mesti dah ada masa untuk kita tadabbur, faham apa makna Al-Quran tu. Qul huwallahu yang kita duk baca semua tu apa makna dia ya. Itu kata kunci kepada akidah. Contohnya begitulah, ni ayat-ayat kita baca dah ulang-ulang banyak kali khatam ni apa makna dia. Tapi dalam bulan Ramadan memanglah seruannya banyak telah kita membaca Al-Quran. Sebuah hadis daripada Abdullah bin Amru. Kalau tak salah Abdullah bin Amru al-As kalau tak salah. Sebab biasanya kalau nama perawi Abdullah bin Amru ni dia kibarus sahabat lah, sahabat yang besar, sahabat di kalangan anak-anak ketiga baginda Rasulullah SAW di Mekah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amru dia meriwayatkan sebuah hadis. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dalam hadis ni, ini matan hadis dia, bahwasanya puasa dan Al-Quran itu memohon syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang hamba-Nya pada hari kiamat. Siapa yang tukar mohon syafaat? Puasa pertama, kedua Al-Quran. Maka berkata puasa, ya Allah, aku telah menahan daripada makan dan minum pada siang hari. Maka jadikanlah aku syafaat kepadanya. Puasa mohon syafaat pada kita yang berpuasa pada siang hari.
ibadah puasa itu sendiri. Mohon jadikanlah aku syafaat kepadanya. Tapi macam mana nak dapat syafaat puasa ni? Maka puasa kita tu kita indahkan, kita cantikkan. Jangan buat benda lara, mata tak tengok maksiat, mulut tak cakap sia-sia, hati tak ada memikirkan benda-benda yang tak betul. Memperindah puasa kita, mestilah apa-apa pun kena ikhlas, atau Tuan Guru pun dah ajar. Itu insya-Allah. Kemudian Al-Quran pula berkata, ya Allah, aku telah menahannya daripada tidur kerana membaca Al-Quran pada malam hari. Maka jadikanlah aku syafaat kepadanya. Maka Allah memberi syafaat kepadanya dengan sebab permohonan keduanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini saya pun sendiri tak terbuatlah bangun, duduk tengah malam lama-lama untuk beribadah, termasuklah Quran. Sikit-sikit sangat, bagi saya sendiri. Lepas tarawih tu dalam 9.30 10 tu dah kiok dah. Tak ada apa dah. Dah penat dah. Lepas tarawih dah penat dah. Tak ada nak beria malam-malam, buka kitab sikit-sikit je. Itu je. Tidur bangun pukul 4.30, sibuk-sibuk ke dapur kan pukul 5. 5.30 tu je lah waktu untuk ibadah. Taklah lama, sekejap je berbanding dengan 24 jam yang Allah bagi. Mulai tengah malam ni sikit sangat. Apalah sangat boleh buat dalam setengah jam tu. 5.30 dah nak sahur. Lepas sahur kan kejar-kejar pula. Kalau tak meragam, cabut pergi masjid tak. Kalau tak, duduk rumah. Macam tu. Allah sikit sangat. Itu kalau saya lah. Sahabat-sahabat semua, wallahualam. Kalau saya sikit, laksana amal ibadah. Tapi kita dapat hadis ni, kita dah tahu dah. Maka kita cubalah. Panjangkanlah malam kita untuk membaca Al-Quran. Nak mendapat pahala yang mulai sepanjang malam tu, hari Isnin lepas ke, minggu lepas kita dah bincang. Hadis yang mengatakan siapa yang menamatkan Allahumma salli ala Muhammad, solat dia bersama imam pada malam hari tu. Ulama bincang mana hadis tu ialah siapa yang menghabiskan solat tarawih dia lah bersama imam sampai witir sekali, maka dia akan dapat pahala yang mulai sepanjang malam. Hadis lain pula, siapa yang solat isyak berjemaah, kemudian solat subuh berjemaah, dia akan mendapat pahala yang mulai sepanjang malam. Jadi kita dengar hadis ni, dengan Al-Quran ni jangan macam tu saja. Kena ada usaha lah kita. Kena ada usaha kita untuk kita mengakhirkan Ramadan kita baki tak sampai berapa lagi? Sikit lagi dah. Hari ni hari berapa? 18, 17? 18 dah dekat 12 hari yang ni. Jadi siapa yang mampu bangun awal sikit tengah malam tu, solat 4 rakaat ke berapa rakaat ke, baca Quran. Sebab nak ke tak nak, Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada kita. Pada hari yang tak ada siapa pun boleh memberi syafaat, melainkan baginda Rasulullah SAW, anak-anak yang soleh, alim ulama, dan juga ibadah-ibadah seperti puasa, Al-Quran, solat, zakat dan sebagainya. Wallahu alam. InsyaAllah hari ini agak tidak sukar terjemahan dan juga ringkasan tafsir yang akan dibacakan. Semoga beri manfaat insyaAllah. Silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayati Allahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم
ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Terjemahan. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahawa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Bahasa Ajam ialah bahasa selain bahasa Arab dan juga bererti bahasa Arab yang tidak baik, kerana orang yang dituduh mengajar Muhammad SAW itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah iaitu Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan pembohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap teguh beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu disebabkan kerana mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cubaan. Kemudian mereka berhijrah dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mu'jam. Mutmainun. Mutmainun berasal dari kata tabana, at-tumaninah dan al-atmi'nan adalah ketenteraman setelah kecemasan. Firman Allah, agar hatimu menjadi tenteram kerananya. Surah Al-Imran ayat 126. Tetapi agar hatiku tenang mantap. Surah Al-Baqarah ayat 260. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sebagai pemberitahuan bahawasanya dengan makrifahnya kepada Allah SWT dan memperbanyakkan ibadat terhadapnya, maka akan didapati ketenteraman jiwa. Tafsir Jalalain. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukrih.
Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucap kalimah kekafiran, kemudian dia terpaksa mengucapkannya. Wa qalbuhu mutmainnum iman. Padahal hatinya tetap tenang dalam keislaman. Lafaz man dianggap sebagai mubtada, subjek, atau syartiyah, kata sebab akibat. Sedangkan khabar atau jawabnya ialah maka bagi mereka ancaman yang keras. Pengertian ini ditunjukkan oleh firman selanjutnya. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Akan tetapi orang yang hatinya menerima kekafiran dengan lapang. Fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang yang kufur setelah iman dan setelah mengetahui berdasarkan ilmu, dan mereka merasa tenang dan tenteram berada dalam kekufuran. Sungguh Allah murka kepadanya disebabkan sudah ada ilmu tentang iman pada diri mereka. Kemudian Allah tetapkan mereka sebagai musuh. Dan sesungguhnya azab yang besar ditetapkan bagi mereka nanti di akhirat. Mereka memilih murtad keluar daripada iman kerana mereka lebih mencintai kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat. Allah tidak memberikan petunjuk dan tidak mengukuhkan hati mereka di atas agama yang hak. Maka Allah menutup hati-hati mereka hingga mereka tidak dapat memikirkan sedikit pun apa yang bermanfaat bagi mereka. Pendengaran dan penglihatan mereka terkunci hingga mereka tidak dapat mengambil manfaat dengannya. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Surah An-Nahl ayat 109. Dengan mempunyai sifat seperti itu, maka tidak hairan dan pasti mereka itu mendapat kerugian di akhirat nanti, iaitu mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Iaitu pengecualian kufur hanya di lisan sahaja, bersesuaian dengan orang musyrik hanya dalam kata-kata sahaja, demi menghindari daripada bahaya yang mengancam dirinya seperti pukulan atau hal-hal yang menyakiti, sedangkan hatinya tetap lapang berada dalam iman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Awfa meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kejadian yang dialami oleh Ammar bin Yasir ketika dia disiksa oleh orang-orang musyrik hingga mengucapkan kalimat kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan demikian kerana terpaksa demi menyelamatkan jiwanya. Kemudian setelah itu ia datang menemui Nabi untuk mengadu tentang hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, An-Nahl ayat 106. Para ulama sepakat bahawa mengucapkan kalimat kekufuran kerana terpaksa itu boleh demi menyelamatkan jiwa, dan boleh pula mengucapkan kalimat al-haq walaupun risikonya terbunuh. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh Bilal radhiyallahu anhu. Dia tetap menolak mereka walaupun dengan pelbagai cara menyakiti yang mereka lakukan.
hingga mereka sampai meletakkan batu besar di atas dadanya Bilal sambil menyuruh syirik kepada Allah, tetapi dia tetap menolak suruhan mereka dengan mengatakan ahad ahad. Malah Bilal berkata, kalaulah aku tahu ada kalimat yang membuat kamu lebih marah, pastilah aku akan katakan. Semoga Allah meredainya, dan dia pun redha. Juga kejadian yang dialami oleh Hubaib bin Zaid Al-Ansari, iaitu waktu Musailamah Al-Khazab bertanya kepadanya, apakah kamu bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah? Ia menjawab, ya. Lalu Musailamah Al-Khazab bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahawa aku ini utusan Allah? Dia menjawab, aku tidak mahu mendengar. Maka Musailamah Al-Khazab itu memotong-motong anggota badannya. Namun dia, Hubaib, tetap seperti itu, menolak Musailamah Al-Khazab. Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali kerana salah satu di antara 3 perkara. Orang yang telah menikah berzina, pembalasan jiwa dengan jiwa khusus, dan orang yang meninggalkan agamanya, iaitu merosak al-jam'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga-tiga golongan ini darahnya dihalalkan berdasarkan nas. Yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah kaum muslimin. Dan yang dimaksudkan dengan merosak jamaah adalah keluar daripada agama. Inilah yang menyebabkan darahnya dihalalkan. Kalimat yang meninggalkan agamanya iaitu rosak jamaah adalah kalimat umum yang mencakupi setiap orang yang keluar daripada agama Islam dalam bentuk apapun, maka dia wajib dibunuh kalau tidak mahu kembali kepada Islam. Secara tersurat, kalimat umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan atau sepertinya terhadap kaum muslimin. Maka untuk mengatasi gangguan itu, dia boleh dibunuh kerana perbuatan seperti itu termasuk kategori merosakkan kaum muslimin. Juga yang dimaksudkan hadis di atas adalah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh kecuali jika dia melakukan salah satu daripada 3 hal di atas. Hadis Nabawi. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, yang pertama kali menampakkan keislamannya adalah 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar dan ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Rasulullah dilindungi Allah dengan perantara pamannya. Abu Bakar dilindunginya dengan perantara kaumnya, sedang yang lainnya kaum musyrikin telah menyiksanya memakaikan baju daripada besi dan meletakkan mereka di bawah terik matahari. Tidaklah salah seorang daripada mereka melainkan telah memenuhi apa yang mereka inginkan, kecuali Bilal. Dirinya dihinakan oleh kaumnya kerana Allah. Mereka membawa dan memberikannya kepada anak-anak, sehingga mereka membawanya berkeliling di sepanjang jalan-jalan Mekah, sementara dirinya tetap mengatakan ahad-ahad. Hadis Qudsi. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalannya, tiada yang mendorongnya kecuali
kerana ingin jihad di jalanku. Dia beriman kepadaku dan membenarkan para rasulku. Maka aku menjamin akan memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya pulang ke rumahnya dengan membawa kemenangan berupa pahala dan rampasan perang. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tiada seorang pun yang terluka dalam perang fisabilillah, melainkan kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan luka seperti semula. Warnanya adalah warna darah dan baunya bau minyak kasturi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, sungguh selamanya aku tidak ingin tinggal di belakang ekspedisi berperang menegakkan agama Allah. Namun aku tidak mampu untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka juga tidak memiliki kelapangan. Padahal mereka merasa kecewa tidak ikut berperang bersamaku. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin sekali berperang fisabilillah, kemudian aku terbunuh, lalu aku berperang lagi, lalu aku terbunuh. Setelah itu aku berperang lagi dan terbunuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, alhamdulillah, kata kunci kepada pembincangan ini ialah murtad. Ya, maka celakalah Musailamah Al-Kadzab, celakalah kepada semua pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah pada zaman jahiliah setelah dihadirkan kerasulan baginda Rasulullah SAW. Mereka menyiksa golongan-golongan yang awal memeluk Islam, di kalangan khususnya orang-orang yang lemah. Orang lemah ni siapa? Orang-orang di bawah naungan pemimpin-pemimpin Arab musyrik masa itu. Hamba, bekas hamba dan sebagainya. Pada ketika itu, kuasa jatuh kepada kuasa kaum. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia terpelihara sebab kaum dia memelihara dia. Dia orang besar, anak orang besar dalam kaum dia. Itu juga dengan baginda Rasulullah SAW dijaga oleh kaum dia. Ya. Pemimpin lain begitu jugalah, samalah yang mana orang besar-besar, orang Arab yang besar pada status yang tinggi. Tapi yang mana status rendah ni terus-menerus diseksa, bahkan dibunuh. Kita tahu Sumayyah itu yang mati syahid pertama. Sebab apa? Dia bukan hamba masa tu, dia bekas hamba. Dia bekas hamba. Suami dia pula status rendah, orang Yaman kata salah. Status rendah, dikahwinkan dengan orang status rendah, diseksa. Wallahu a'lam. Banyak lagi kisah-kisah mana para sahabat ni diseksa. Saya ambil satu kisah yang dibawa oleh Ibnu Katsir ni, bagaimana seorang sahabat bernama ni daripada kitab tarikh Hafiz Ibnu Asakir, dan biografi berkenaan dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Siapa minat lepas ni boleh baca sikit. Tak banyaklah maklumat berkenaan dia ni. Tapi tak banyak. Tapi dia dikatakan sahabat yang pertamanya tugasan dia pada zaman Rasulullah SAW, dia membawa risalah daripada baginda Rasulullah kepada Raja Parsi pada masa itu, Kaisar Parsi, nama dia saya lupa dah nama dia. Raja Parsi itu marah betul pada seruan untuk mengisahkan Allah tu daripada seorang Arab, daripada tanah Arab ni, sampai dikoyak-koyakkan surat tu. Tapi masa itu dia tak diapa-apakan, disempat lagi. Tapi pada ketika pemerintahan Sayyidina Umar, dia turut berperang melawan Heraklius. Kita dah baca hadis bab kitab iman dulu, bagaimana Heraklius ni cemas-cemas nak masuk Islam kan. Tapi apabila dia takut, dia hilang kuasa, hilang pemerintahan dia, pemimpin dia punya orang-orang besar, orang kaya tak nak sokong dia, dia tak jadi masuk Islam. Pada ketika perang, Sayyidina Umar nak membebaskan bumi Syam daripada tangan Rom, bawah pemerintahan Heraklius ni, sahabat ni Abdullah bin Huzafah ni kena tangkap. Dan dia ni kena seksa teruk. Ada macam-macam lah riwayat seksaan kat atas dia, tapi alhamdulillah dia tak mati. Dia kena seksa teruk, di mana antara seksaan lah dia disalib. Dia disalib, dipanahkan tangan, kaki dan sebagainya. Arahannya satu saja, untuk murtadkan diri. Sampai Heraklius pernah kata, masuk agama Nasrani ni, aku akan sertakan dirimu dalam pengurusan kerajaanku. Kalau kau masuk agama Nasara ni, aku bagi kau kuasa
Aku nikahkan dirimu dengan putriku. Macam sampai macam tu sekali. Kemudian tak nak seksa macam-macam seksaan, ya. Seksaan tak kena bunuh je dia ni. Sama dikatakan lepas tu dia dibiarkan kelaparan yang amat sangat dalam penjara dan kemudian dihidangkan daging babi dan sebagainya untuk makan. Dia tak nak. Dia terlepas apabila Heraklius kata dah nampak lelah dah nak seksa dia ni, tak nak juga masuk agama Nasara. Heraklius kata, okeylah aku lepaskan kau dengan syarat kau cium je kepala aku. Maka dalam sirah tu dikatakan dia cium dia kepada Heraklius dan lepas tu dia pun dibebaskan. Atas sebab tu Saidina Umar kata, Allahumma salli ala Muhammad, selepas dibebaskan Syam tu, bumi Syam dibebaskan, dia pun dibebaskan, Saidina Umar tahu cerita dia, maka Saidina Umar Al-Khattab pun berkata, merupakan satu keharusan dia kata bagi setiap Muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Huzafah dan aku akan memulainya. Maka Umar pun mencium kepala Abdullah bin Huzafah sebagai tanda hormat. Beginilah keimanan seorang yang walaupun diseksa yang kadang teramat sangat, masih lagi mentauhidkan Allah. Kita dah dengar dah cerita Bilal dan sebagainya. Jadi adik-adik semua kita kena ingat sahabat, Islam ni tertegak bukan dengan keringat dan air mata saja. Dah. Susah Islam nak datang kita ni dengan nyawa. Dengan nyawa, dengan darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, darah dan nyawa para sahabat, ya, nak sampai kepada kita hari ni. Jadi pada keadaan kita sekarang ni, kalau kita buat tak cana je tak tahulah. Ya, jadi kita kena terasa yang susahnya Islam nak sampai pada kita, maka kita pun berusahalah untuk menegakkan sebaik-baiknya agama yang Allah dah kurniakan kepada kita. Sesungguhnya nikmat yang terbesar adalah Islam. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah nanti besok kita sambung sikit. Ada 1-2 muka lagi baru kita khatamlah sebelum masuk cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj dah lepas. Kita masuk surah Al-Isra' dalam 1-2 muka surat lagi insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Ingat, Ramadan, kalau nak Ramadan datang sebagai syafaat, kalau nak Al-Quran datang dengan syafaat, maka beribadah dah dengan cara yang sebenarnya supaya Ramadan tu letak cok mohon untuk datang pada kita besok bagi syafaat. Ya, puasa yang kita buat ni boleh datang memberi syafaat. Ayat Quran yang kita baca, bangun tengah malam baca itu akan datang kepada kita untuk memberi syafaat. Kalau tidak, Ramadan kali ini akan sama je lah dengan Ramadan yang sebelumnya. Kita tak nak macam tu insya-Allah. Ya, kita usahalah lebih sikit dalam baki akhir Ramadan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sihat tubuh badan, panjang umur kita. Jumpa lagi pagi besok.